Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa seminggu ni saya menerima beberapa permintaan di ruangan komen video-video saya, minta saya ulas tentang kes mahkamah baru-baru ini di mana 16 kesalahan kanun jenayah syariah Kelantan yang dibatalkan ataupun tidak dianggap sah, ya, dan juga peguam Nick Elin, tak silap saya namanya, ya. Ada yang minta saya ulas, ada yang tanya pandangan saya, tapi saya tak buat video pun. Okey, tak apa. Dalam video ni saya bukan nak ulas, tapi saya nak jelaskan satu perkara kepada para penonton yang mungkin baru, yang tak tahu, ya. Okey, dialu-alukan memberi komen, dialu-alukan memberi cadangan isu apa yang patut saya ulas. Namun apa yang saya ulas atau tidak, apa yang saya react atau tidak, ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria yang telah saya tetapkan bagi diri saya dan telah pun saya jelaskan dalam video lama dulu, tapi tak apa, saya jelaskan semula, ya. Pertama, perkara-perkara mungkar yang diketahui oleh semua orang, saya tak buat video tentangnya sebab semua orang telah tahu dan menjadi kewajipan, menjadi tanggungjawab semua orang untuk melarang perkara itu, menerangkan kesalahan perkara itu tanpa perlu ia terhad kepada saya. Maksud saya macam perkara yang berkaitan dengan arak, judi, zina. Ini semua orang tahu. Jadi saya tak buat video tentangnya sebab ini sebagai topik sampingan lah. Sebab ada saja yang mengkritik, oh, Kapten ni dalam hal ni nak kritik. Dalam hal arak tak ada, dalam hal judi tak ada, dalam perempuan bogel, perempuan tak tutup aurat tak ada. Itu saya tak payah buat video sebab itu adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab semua. Kenapa yang saya kena buat video? Kenapa yang bertanya itu? Kenapa yang menyindir itu? Kenapa yang mengkritik itu tidak buat video? Apa yang susah sangat? Pegang phone. Saya pun pakai phone saja. Pegang phone, cakap sajalah dan upload ke YouTube. Ini adalah tanggungjawab semua, jadi jangan dibataskan kepada saya. Alright, ini yang pertama, ya. Jadi memang dalam video-video saya tidak ada saya terangkan tentang kesalahan arak ke, judi ke, rasuah ke, dan sebagainya sebab ia adalah kemungkaran-kemungkaran yang diketahui ramai dan menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan orang ramai untuk membetulkannya, untuk menerangkan kesalahannya, untuk melarangnya daripada umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua ialah perkara-perkara yang baru berlaku, yang ramai orang sudah ulas. Tak payahlah saya nak ulas lagi. Dah banyak, sebab di luar sana ada banyak YouTuber yang mereka suka ulas perkara-perkara yang berbangkit, isu-isu semasa. Maka mereka sudah ulas, cukuplah, tak perlu saya nak ulas lagi. Dan kes 16 kesalahan kanun jenayah syariah ini dan peguam Nick Elin apa semua tu, ia termasuk dalam kategori kedua ni. Yang ini ia adalah satu isu semasa yang telah diulas oleh ramai orang. Tak perlu lagi saya ulas. Sebagai contoh lain, kira-kira seminggu dua yang lepas pun ada seorang penzina yang telah pun dijemput ke dalam program podcast dan dia sendiri mengaku yang dia telah berzina dengan 20 wanita ke apa kan. Kita panggil dia penzina, jangan panggil daddy apa ke semua. Sebab kalau seseorang itu, kita memang tidak boleh tuduh dia berzina. Tetapi kalau dia sendiri mengaku dia berzina, maka kita panggil dia penzina. Beza, ya. We cannot accuse someone doing zina. But if he sendiri mengaku melakukannya, maka kita panggil dia penzina. Jadi dalam hal itu pun sudah ramai yang mengulas. Tak perlu saya nak ulas. Bila saya tak ulas, bukan berarti saya setuju dengan dia. Tapi ada banyak isu lain yang saya bagi prioriti daripada isu ini kerana ia telah pun diulas oleh ramai orang. Jadi demikianlah juga dengan isu 16 kesalahan kanun jenayah. Ramai orang telah pun mengulasnya, pro and kontra. Dan saya pun sendiri sebenarnya membaca juga, mengambil manfaat daripada pandangan-pandangan semua, ya, pro dan kontra. Jadi saya sendiri tidak buat kerana sudah ramai yang buat. Apa yang saya nak fokus? Saya nak fokus kepada kesalahan-kesalahan agama yang disampaikan oleh orang-orang yang berpakaian agama, oleh orang-orang yang ada tauliah. Tetapi dalam yang disampaikan itu, kesalahan tu orang ramai tak dapat detect. Atau mereka dapat detect something fishy lah. Ataupun dia orang forward video tu pada saya kan. Kapten, saya rasa video ni tak kena lah. Saya rasa hadis dia baca tu salah lah. But they cannot
pinpoint exactly. Jadi peranan saya di sini. Okey, benda yang orang ramai tak dapat detect. Lalu saya detect, alhamdulillah, dan saya jelaskan. Itu fokus saya, itu prioriti saya. Dan sudah tentu ia melibatkan perkara akidah, melibatkan perkara hukum hakam, ibadah dan sebagainya, ya. Jadi tak perlu minta saya ulas perkara-perkara yang pertama sudah dimaklumi ramai. Ia adalah sesuatu yang haram. Tak perlu minta saya ulas, bahkan anda sendiri patut ulas tentang, macam saya sebut tadi lah, orang yang salah tidak, orang yang tidak solat misalnya. Orang yang ni nanti lagi sebulan Ramadan nak datang kan. Ada yang puasa tapi tak solat. Jadi perkara-perkara macam tu menjadi tanggungjawab semua untuk membetulkannya. Tak payah tunggu saya. You are supposed to do it also. If you cannot do it, then don't blame other people for not doing it. Okay, isu arak misalnya. Semua orang tahu arak tu salah. Kenapa nak tunggu saya buat video? Tak payah buat video je. Sebab saya buat video bukan untuk mencapai populariti. Saya buat video bukan untuk mencapai view yang banyak. Sebab tu saya tak ada buat suara gedik-gedik macam seorang ustaz yang saya baru react baru ni. Kita nak menyampaikan kebenaran dalam suasana kesalahan yang terselindung di sebalik orang-orang yang berpakaian agama. Sebab dengan pakaian agama tu ramai anggap itu adalah orang agama yang bercakap benar. Dia pula bercakap dalam masjid, dalam surau, sudah tentu ada tauliah. No. Okey. Jadi itu saya beri prioriti. Jadi isu yang kemungkaran yang semua orang tahu, saya tak tegur, saya tak buat video. Isu semasa yang banyak orang telah pun ulas, saya tak ulas sebab saya bukanlah pengulas isu-isu semasa. Okey, baik. Demikianlah penjelasannya. Allah, mungkin ada yang tunggu-tunggu yang ingat saya nak ulas. Tak, saya nak ulas. Kenapa saya tak ulas? Okey, saya tak sentuh isu itu sebab sudah banyak pun yang menyentuh ataupun membicarakannya. Baik. Demikianlah saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.